السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري. يا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Dalam majelis ilmu dengan menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun judul asalnya Al-Kabair, yakni kitab yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dan diterjemahkan dalam tulisan Rumi oleh Syekh Ahmad Smait. Ini bermaksud asalnya daripada kitab berbahasa Arab. Kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan dosa yang ke-8, iaitu derhaka kepada ibu bapa, yang mana perbincangannya pada tajuk ini agak panjang, di mana dalil daripada Al-Quran dan Hadis juga banyak. Begitu juga syarah para ulama tentang perkara ini dan juga pendapat daripada para sahabat salafus salih tentang kepentingan untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan juga celaan kepada mereka-mereka yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ini seolah-olah gambarannya, kalau kita lihat, seolah-olah seumpama sebagai rukun daripada rukun Islam. Walaupun dia bukan rukun Islam, tetapi dalil dan juga pendapat para sahabat dan juga pendapat para salafus salih dan syarah daripada para ulama, seolah-olah dia adalah merupakan daripada rukun Islam, sedangkan dia bukan Islam. Dia bukan rukun Islam, bermaksud ianya adalah amat penting untuk dipelajari dan amat penting untuk dijaga hubungan di antara ibu ayah seorang anak. Amat penting untuk menjaga hubungan ibu ayah. Yang mana kalau kita lihat dalam perbahasan yang lepas, Allah Ta'ala hubungkan tentang berbuat baik kepada ibu ayah dengan hubungan menyembah kepada Allah. Ini dalam perkara keimanan. Dan juga banyak daripada hadis-hadis yang lepas bagaimana ancaman bagi mereka yang menderhakai ibu ayah. Jadi sesungguhnya amat besar ataupun amat memerhatikan Islam kepada hubungan anak dan juga ibu ayah. Jadi kita boleh lihat berbuat baik kepada ibu ayah ini adalah hubungan daripada keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhirat. Ia mana seseorang yang berbuat baik kepada ibu ayah, dia akan mendapat pahala yang besar di hari akhirat. Dan sesiapa yang menderhakai ibu ayah, dia mendapat ancaman azab daripada Allah di hari akhirat nanti. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan lihat beberapa hadis
sambungannya, la'anallahu al-'aqqa liwalidayhi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, yang bermaksud Allah mengutuk orang yang menderhaka kedua ibu bapanya. La'anallah, Allah Ta'ala melaknat kepada orang yang menderhakai kedua ibu bapanya. Laknat daripada Allah. Kalau laknat daripada Nabi SAW pun kita dah takut, apatah lagi laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Di antara garis panduan yang Allah Ta'ala sebutkan, yakni apabila mereka sudah tua tidak boleh bercakap fala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada keduanya Itu pun sudah dipesan oleh Allah, garis panduan yang paling rendah. Setakat itu pun dicegah ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada lahuma, kepada keduanya ibu ayah Dan kalau lebih daripada itu yang menyebabkan ibu ayah terasa hati, kecil hati, di mana sesungguhnya itu adalah besar, itu pun dicegah oleh Allah ataupun dipesan oleh Allah, jangan berkata kepada ibu ayah yang sudah tua itu Dan orang yang derhaka kepada ibu ayah ini, la'anallah, dia akan mendapat laknat daripada Allah. Apatah lagi yang kita akan dapat di hari akhirat besok kalau Allah Ta'ala laknat kita dengan sebab apa? Dengan sebab derhaka kepada ibu ayah. Na'udzubillah. Apakah bermanfaat amal ibadah kita apabila Allah Ta'ala laknat kita? Tidak ada manfaat. Amal ibadah itu adalah kita lakukan kerana kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharapkan dengan keampunan, dengan belas ihsan Allah daripada usaha ibadah kita itu untuk kita dapat syurga Allah. Walaupun sebegitu, apabila Allah Ta'ala laknat dengan sebab derhaka kepada ibu ayah, sudah tidak ada nilai ibadah-ibadah yang kita buat. Jadi bermakna besar sungguh kedudukan ibu ayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau derhaka kepada Allah, agak mudah kita terus minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya sebegini-begini sekian masa derhaka kepadamu ya Allah, bermunajat di waktu malam. Tapi andai kata ada derhaka kepada ibu ayah, kena minta maaf dengan mereka. Dan andai kata masa mereka hidup kita tidak minta maaf kepada ibu ayah terhadap kesalahan kita, bermakna kita tidak akan mendapat keampunan daripada Allah. Nak dapat keampunan daripada Allah, kita kena minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, kepada orang yang pernah kita zalimi, kepada mereka yang pernah kita sedihkan hatinya, ibu ayah. Ini berat. Kesalahan kita kepada Allah senang, kita angkat tangan, kita jatuh air mata, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Tapi dengan manusia kita maaf, kena minta maaf kepada orang yang kita sakiti, yang kita guriskan hati dia, umpamanya ibu ayah kita, sedangkan kata itu pun dah tak boleh. Dan dalam hadis yang seterusnya, la'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu. Yang bermaksud Allah mengutuk siapa yang memaki ayahnya, dan Allah mengutuk siapa yang memaki ibunya. Memaki itu dah beratlah. Itu pun Allah Ta'ala kata jangan. Di mana kalau kita belajar dalam ilmu usul fiqh, perkataan la yang membawa maksud la nahi, la cegah, itu adalah menunjukkan haram. La nahi, satu la nafi, la nahi maknanya ia adalah merupakan kalimah yang menunjukkan perbuatan itu haram. La,
Kadang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ataupun disebut dalam hadis Rasulullah SAW, yakni perkataan haram, itu jelas haram. Ahallallahu al-bay' wa harrama riba, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu jelas ini adalah haram. Dan di antara yang lainnya ada juga yang celaan daripada Nabi SAW. Contoh orang yang menipu dalam perniagaan jual beli, laisa minni, Nabi kata bukan daripada kalangan aku. Itu adalah merupakan 3 daripada kalimah yang menunjukkan ianya adalah haram. Dan dalam kes tadi kita sebut awalnya pada taqul lahum la tu larangan daripada Allah, larangan berkata kepada keduanya makna larangan tu haram. Itu jelas. Dan kita ambil maksudnya, hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Allah mengutuk siapa yang memaki ayahnya, dan Allah mengutuk siapa yang memaki ibunya. Mengutuk maknanya menghina ataupun melaknat, memaki hamun ibu ayahnya. Itu sudah berat ataupun sudah lebih nak bandingkan dengan perkataan maki hamun dengan satu makian kepada ibu ayahnya, di mana Allah Ta'ala laknat orang yang memaki hamun ayahnya, memaki hamun ibunya. Na'udzubillah. Walaupun kita tidak setuju sekali manapun, walaupun kita tidak setuju bagaimanapun dengan ibu ayah, jangan guna perkataan, memek muka pun jangan, setuju aja. Sebab apa? Jasa ibu ayah kepada kita tu lebih berat, lebih banyak, lebih besar berbanding dengan apa yang kita buat kepada mereka. Bagaimana kita apabila sudah melalui umur yang begini, kita merasai bagaimana kita perlakukan kepada anak kita sehingga mereka boleh berdikari. Begitulah yang dilakukan oleh ibu ayah kepada kita masa kita kecil sehingga kita boleh berdikari. Segala harta, segala masa, segala apa yang mereka ada adalah mereka akan berikan kepada anak. Nak anak tu berjaya, nak anak tu sihat. Lebih-lebih lagi ibu yang mengandung 9 bulan dalam keadaan susah payah. Kalau kena bekerja, kerjalah. Kalau kerja pejabat agak mudah sikit, tapi tidak semudah mana. Tapi kalau kerja di kampung, kerja bendang, membantu suami, membantu ayahnya masa mengandung, kita boleh bayangkan macam dahsyatnya. Dan apabila melahirkan, dalam keadaan lahir itu di antara hidup dan mati sahaja. Dan kalau melahirkan anak, susah payah menjaga anak sampai anak itu terlepas ataupun melepaskan dirinya daripada susu ibunya. Berapa lama? Kurang lebih 30 bulan dari masa itu. Dan sehingga besarlah ibu ayahnya sentiasa mengambil perhatian kepada anaknya. Walaupun berkeluarga, masih ada lagi yakni penjagaan, take care daripada ibu ayah walaupun sudah berkeluarga. Bagaimana apabila kita peringkat permulaan kita berkeluarga, ibu ayah kita menanyakan kabar kita, macam mana keluarga kita, bagaimana cucu ataupun anak kita, sedangkan kita dah berdikari. Perasaan itu juga yang kita lakukan kepada anak. Begitulah bertimbal-timbalnya bagaimana jasa ibu ayah. Kita dapat merasai bagaimana menjaga anak, begitulah ibu ayah menjaga kita. Dan tiba-tiba apabila ada anak yang memaki hamun ayahnya, memaki hamun ibunya, akal yang sihat memang tidak boleh terima. Lebih-lebih lagi orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, lagi-lagi tak boleh terima. Sebab perkara itu akan dihisab. Setiap perkara yang kita buat akan dihisab. Setiap dosa yang kita lakukan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu dhunubi yu'akhiru Allah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa 'uququl walidain fa innahu yu'ajjibu li sahibihi. Hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Hakim, yang bermaksud semua dosa diakhirkan hukumannya menurut kehendak Allah hingga hari kiamat, kecuali dosa kerana derhaka kepada kedua ibu bapa, maka balasannya dipercepatkan Allah hukumannya kepada siapa yang melakukannya. Di mana dalam hadis ini pula Rasulullah SAW bersabda, hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana kata Rasulullah SAW, semua dosa, kullu dhunubi, setiap dosa, kullu tu maksudnya semua, bahasa mudahnya kullu tu semua, kullu syai'in, setiap yang asyai' ini selain daripada Allah, asyai' kullu, kullu, setiap dosa diakhirkan hukumannya menurut kehendak Allah hingga hari kiamat. Mana dosa ni, kita kata, di mana kata Rasulullah SAW, ke semua dosa ataupun kebanyakan lah. Sebab kalau ada yang lain bermakna tidak semua. Maknanya kebanyakan dosa tu akan diakhirkan oleh Allah sehingga hari kiamat, kecuali dosa kerana derhaka kepada kedua ibu bapa, melainkan dosa yang dilakukan dengan oleh seorang anak terhadap ayahnya ataupun menderhakai kepada kedua ibu bapanya, maka balasannya dipercepatkan Allah hukumannya kepada siapa yang melakukannya. Dosa-dosa yang lain, dosa yang ada hubungan dengan Allah, Allah Ta'ala tangguhkan hingga hari kiamat. Dosa orang yang tak sembahyang, di mana Allah Ta'ala biarkan dia hidup senang di dunia walaupun tidak sembahyang, tidak salat, dia berjudi, dia berzina. Kerana orang yang melakukan dosa terhadap Allah ni kaya senang linang berbanding dengan orang beriman yang menjaga batas halal dan haram. Ini Allah Ta'ala tangguhkan di hari akhirat besok untuk diazab. Walaupun sebegitu, di antara ada dosa yang lain, kesalahan yang lain, maksiat yang lain, yang Allah Ta'ala akan balas, mempercepatkannya di dunia lagi. Dan di antaranya derhaka kepada ibu ayah. Jadi mungkin boleh berlaku dengan berbagai-bagai lah. Di antaranya mungkin keresahan dalam hati, tidak tenang, kaya tapi tak tenang, banyak harta, pangkat tinggi tapi tidak tenang. Dan mungkin anak juga akan derhaka kepada dia berulang. Benda tu akan berulang, bertimbal balas. Ada satu kisah, mungkin tuan-tuan pernah baca, saya pun pernah baca. Satu orang tu, dia dah tua lah, dia cerita kisah dia. Dia masa remaja dulu pernah beli seluar Levi's, apa lebih kurang macam tu lah, seluar jeans yang berjenama seluar Levi's, Wally, Wrangler, kan zaman-zaman dulu kan nama-nama top kan. Macam je tahu, tuan tahu kan, seluar nama-nama tu kan, mungkin pernah pakai kot, Haji pernah pakai. Tak pakai tu tak kisah, dan itu top aurat okey je. Cuma nama tu nama memang top. Zaman tu, zaman saya tu pun dah ada benda tu. Maknanya ada yang sewaji dia cutting sesuai dengan kita, mana tidaklah menjual mata apa kan, benda tu tak ada masalah. Cuma nak ceritakan jenama tu. Jadi nak ceritanya, orang yang menulis cerita tu dia pernah beli seluar jeans, dia kerja, mula-mula dia bekerja, dia beli seluar jeans Levi's mahal, berapa ratus lah. Lepas tu nak ceritanya, maknya tolong basuhkan seluar, dan maknya terendam dengan Clorox. Jadi belak-belak lah seluar jeans. Jadi orang muda tak ingat apa-apa, dia maki maknya. Dia kata bodoh bagi maknya. Bayangkan bodoh. Bodoh sebab minta maaf sebut perkataan dia sebut dalam tulisan. Dia kata bodoh kepada maknya sebab maknya tu merendam sebagiannya campur klorok, jadi belak-belak lah, sebagian mahal baru beli. Dan perkara itu dia dah lupa. Maknya pun macam tak ambil hati, tetapi terlekat dekat hati. Itu pun boleh terlekat di hati orang tua, hati kita.
apatah lagi perkataan yang tidak baik itu bodoh. Di mana apabila dia dah berkeluarga, belajar tinggi, pangkat pun banyak, duit pun banyak, senang rinang, ada kereta banyak lah, maknanya kaya lah. Dia kata dia senang, jadi bukan orang susah. Tapi hati dia tak tenang. Hati dia tidak tenang, memang tidak tenang. Dan anak dia pun tak berapa dengar cakap dia pun tak tenang. Jadi dia fikir kenapa. Jadi dia jumpa satu ustaz, dia kata dia tak tenang. Jadi kebetulannya ustaz dia kata, ada tak tuan dulu derhaka kepada mak? Dia pun fikir balik, ada perkataan itu. Dan dengan sebab dia dengar perkataan itu, hari itu juga dia balik kampung. Dia pun mak minta maaf dengan mak, merayu, menangis lah. Jadi maknya kata, kalau engkau tak minta maaf dengan mak akan bawa kepada hari akhirat perkataan bodoh itu. Walaupun seorang ibu tu sayang kepada anak dan sebagainya, melekat di hati. Dia kata kalau engkau tak minta maaf dengan mak akan bawa perkataan itu kepada hari akhirat. Tengok tuan-tuan, kesan. Jadi bagaimana dia merayu, merintih, menangis. Jadi maknya kata, mak maafkanlah sekarang. Jadi mula dari itu dia tenang, anak-anaknya pun buat baik dengan dia. Jadi itulah kesan. Di dunia lagi, berbalik kepada hadis ini, memang jelas ada contoh-contoh yang kita boleh tengok ataupun pernah diceritakan sebab hadis. Jadi jelas, jangan sekali-kali pesan kepada anak cucu kita, jangan derhaka kepada ayahnya sebab kasihan ni. Dan bukan setakat itu sahaja, di dunia dah sudah tidak tenang ataupun akan dapat balasan di dunia, di hari akhirat lebih dahsyat. Sebab Allah Subhanahu wa taala amat memuliakan kedudukan seorang ibu dan ayah. Maksudnya bahawa hukuman orang ini akan ditimpakan ke atasnya selagi di dunia sebelum menuju dia ke akhirat. Berkata Ka'bul Ahbar rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mempercepatkan kebinasaan seseorang itu apabila dia derhaka kepada kedua ibu bapanya, iaitu dengan mempercepatkan siksaannya. Dan sesungguhnya Allah akan menambah usia seseorang apabila dia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, supaya orang itu kelak akan dapat berbuat kebaikan dan kebaktian. Dan barang siapa yang hendak berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, hendaklah dia memberikan perbelanjaan kepada keduanya jika mereka berdua memerlukan perbelanjaan itu. Yang ini disebut oleh Ka'bul Ahbar rahimahullah ta'ala. Kata beliau, seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepatkan kebinasaan kepada seseorang apabila mereka derhaka kepada kedua ibu ayahnya. Dan Allah Ta'ala akan mempercepatkan siksaannya di dunia lagi. Macam kita sebutkan tadi contoh, hati tidak tenang, kaya tapi tak tenang. Apa ada manfaat kekayaan dan pangkat apabila hati tidak tenang? Tak tenang. Biasanya yang kita hendak dengan kekayaan, harta ni, hati nak tenang, gembira sepanjang masa, gembira dengan keluarga, gembira dengan isteri, gembira dengan keluarga, gembira, hati gembira aja. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala beri siksaan, di antara siksaan yang paling dahsyat, yakni tidak gembira. Kalau sakit itu satu daripada siksaan, tapi gembira ataupun tidak gembira tu, apabila Allah Ta'ala cabut ketenangan, di mana dia lebih sakit berbanding dengan sakit, tak tenang. Hak kaya, harta ada, semua ada, tapi tak tenang. Berapa ramai orang yang kaya, ada nama tapi bunuh diri sebab tak tenang. Berapa ramai orang yang ada nama, artis-artis yang ada nama, duit bukan sikit, jutaan duit. Kadang ada artis yang bilion duitnya tapi bunuh diri sebab tak tenang. Tenang ni adalah milik Allah.
Apabila Allah tarik ketenangan, itulah siksaan yang paling dahsyat sebenarnya. Inilah orang derhaka kepada ibu ayah. Kata Ka'ab bin Ahbar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kebinasaan yang cepat kepada orang tua. Dan sesungguhnya Allah akan menambah usia seorang apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kata Ka'ab bin Ahbar pula, kalau orang yang buat baik kepada kedua ibu ayahnya, Allah Ta'ala akan memanjangkan usianya. Sebab apabila usia itu dipanjangkan, dia lagi boleh berbuat baik kepada kedua ibu ayahnya. Dan di antara kebaikan yang boleh dilakukan, kata Ka'ab bin Ahbar, yakni memberi perbelanjaan kepada ibu ayah apabila mereka ni tidak mampu. Mungkin ada di antara ibu ayah kita yang mampu, dan kebanyakan daripada mereka memang tidak berkemampuan. Dan inilah tanggungjawab seorang anak. Di antara kebaikan yang boleh kita buat, dan dengannya Allah Ta'ala insya-Allah akan memanjangkan umur kita dengan memberi perbelanjaan. Ibu ayah akan mendoakan kita apabila kita memberi perbelanjaan kepada mereka. Sebab dengan asbab kita memberi perbelanjaan, itu adalah merupakan satu daripada perkara yang membantu meringankan beban ibu ayah. Panjang umur kita, dia minta panjang umur sebab dengannya dapatlah memberi belanja kepada dia. Ini adalah merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan. Dan mungkin juga apabila ibu ayah meninggal, kita boleh buat kebaikan kepada mereka dengan bersedekah di atas nama mereka, ataupun kita berdoa di atas nama mereka. Sebab doa itu memang jelas. Nah, ini boleh didoakan kepada siapa saja, doa kebaikan ataupun bersedekah. Bersedekah itu memang jelas ada dalil-dalil yang boleh kita sedekah di atas nama orang lain, dan di antaranya beristighfar. Beristighfar itu boleh kita sedekahkan kepada orang lain. Kerana Allah Ta'ala sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan naklah minta ampun, istighfarlah kepadamu, kepada dosamu, dan juga kepada dosa orang-orang Islam, mukminin wal mukminat, ini orang beriman laki-laki dan juga orang beriman yang perempuan. Maknanya istighfar itu satunya untuk diri kita, minta ampun kepada Allah. Dan dalam ayat itu juga boleh Allah Ta'ala suruh, fastaghfiru li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Istighfarlah kepada dosamu dan kepada orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Mana jelas umumnya boleh. Jadi ibu ayah kita itu adalah merupakan kelompok daripada mereka beriman, daripada kalangan laki-laki dan perempuan secara umumnya. Jadi banyak kali istighfar di atas nama mereka, di atas ini ibu ayah kita. Istighfar dalam satu hari berapa nak istighfar? Kita istighfar untuk diri kita, dosa kita tu banyak. Rasulullah SAW istighfar pada dirinya, ada riwayat mengata 70 kali satu hari, ada kata 100 kali. Itu Nabi yang maksum. Kita ni tidak maksum, banyaklah istighfar. Kalau tidak pun 70 ataupun 100 kali. Dan juga istighfar kepada ibu ayah kita 70 ataupun 100 kali. Mudah-mudahan dengan istighfar kita itu memanjangkan umur kita, bertujuan di antaranya untuk beribadat kepada Allah, untuk diri kita, dan juga beribadat kepada Allah untuk ibu ayah kita. Allah Ta'ala jadikan sebab dalam hidup kita ni, bagaimana sebab tu natijah kepada perkara yang akan datang. Dan telah datang seorang daripada Nabi, dan telah datang seorang kepada Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali, faqala anta wa maluka li abika, rawahu Ibnu Majah wa Tabarani. Yang bermaksud, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku bermaksud hendak mengambil hartaku. Maka Nabi SAW menjawab, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Begitu sekali kedudukan ayah kepada kita. Dalam kes ini, ada satu orang tu datang mengadu kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya berkehendak ataupun berkeinginan bahawa dia mengambil harta saya. Nabi kata, faqala anta wa maluka li abika.
Nabi kata sesungguhnya awak, anta wa maluka, dan juga hartamu, li abika, adalah milik ayahmu. Lama macam sekali kedudukan ayah kepada kita. Mana kes ni kononnya dia nak mengadu tentang ayahnya, tapi Nabi kata begitu. Dan ayah kita ni, mak kita tak ada nak curi harta kita. Nak ceritanya besar kedudukan ayah mak kita tak nak curi harta kita. Tapi kita yang, bukan tuan-tuan lah, yang ni orang-orang yang tidak mengenang budi ibu ayah inilah yang tidak memberi biaya atau belanja kepada ibu ayah. Sedangkan kalau ayah nak ambil harta dia pun tak salah. Ayah ni nak makan tak ada, nak minum tak ada, nak bayar tu nak bayar ni tak ada, dia pergi ambil harta anaknya, tak salah. Tak kena hukum hudud, tak kena potong tangan. Tengok kedudukan tu. Dan bagaimana ibu ayah kita tak buat macam tu, tapi mereka tu susah kadang-kadang. Tapi anak ni tak beri belanja, nak bagi RM50 sebulan pun kedekut. Nak bagi banyak. Sepatutnya seorang anak itu, dia ni menjadikan ibu ayah itu seumpama raja dalam hidup dia, beri segala yang untuk menyenangkan ibu ayah. Sebab apa natijahnya di hari akhirat besok? Kita nak beribadah waktu malam seperti Nabi buat SAW tu tak mampu. Kita boleh bangun malam, tapi biasanya malam ni biasa orang buat dah rapat dengan waktu subuh. Maknanya solat tahajud pukul 5 atau pukul 4. Nabi SAW 1/3 malam, 1/3 daripada akhir malam, pukul 3 malam dah bangun rapat santak kepada subuh 2:30 atau pukul 3. Dan baca Quran Nabi SAW kadang ni panjang, surah Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua kita pun tak mampu nak buat. Jadi bagaimana di antara perkara yang boleh kita lakukan untuk dapat pahala yang cukup banyak, senang masuk syurga Allah ni, jadikan ibu ayah ni sebagai raja ataupun ratu. Jadi kalau boleh buat macam ni, Masya Allah, tabarakallah, memang senang seorang anak. Ada satu orang, saya kenal dia doktor. Dia banyak klinik, memang banyak klinik. Kalau dekat Malaysia ni 70-80 klinik dia banyak. Saya tengok dia sentiasa mendahulukan ibu ayahnya. Kalau nak buka klinik, minta izin ayahnya. Dan selalu dia tulis pesanan kepada siapa saja, dahulukan ibu ayah kalau kau nak senang. Bukan setakat itu, bukan setakat kata-katanya. Saya kenal dia. Dia beli kereta mahal-mahal untuk ayahnya. Ayahnya tak nampak. Ayahnya matanya kurang nampak. Yang biasanya bawa kereta tu maknya, beli Mercedes Sport, beli macam-macam kereta yang macam tu. Nak mak ayah nak ke mana? Nak ke Mekah, nak ke mana? Dia ada duit. Dan biasa saya tengok tulisannya pesan kepada adik-adiknya, kalau nak senang, nak kaya, buat baik kepada ibu ayah. Satu orang doktor. Tapi saya tengok memang dia berjaya. Memang orang yang muda lagi, memang kaya. Ini pesanan kepada anak-anak kita lah. Mungkin di antara tuan haji ni tak ada ibu ayah, mungkin dah lepas. Jadi pesanan kepada orang-orang muda. Kemudian Ka'ab Rahbar telah ditanya tentang orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, bagaimanakah caranya? Lalu dia menjawab, jika kedua ayah dan ibunya bersumpah hendak membuat sesuatu, lalu dia tidak menunaikan kehendaknya dalam sumpah itu, yakni tidak mahu menolong mereka melaksanakan kehendak mereka dalam sumpah itu. Jika ayah dan ibunya memerintahkan sesuatu, lalu dia tidak mentaati perintahnya. Jika ayah dan ibunya meminta sesuatu, tidak dikabulkan. Dan jika dia diberi amanah, lalu dikhianati amanah itu, itulah derhaka. Di mana Ka'ab Rahbar ditanya tentang orang derhaka kepada ibu ayahnya, macam mana contoh orang derhaka kepada ibu ayahnya. Dia kata orang yang derhaka kepada ibu ayahnya, jika ibu ayahnya bersumpah nak buat sesuatu, tapi dia tidak tolong ibu ayahnya buat sesuatu yang disumpah itu. Di mana inilah orang yang tanda derhaka kepada ibu ayahnya. Ayahnya bersumpah, wallahi nak buat begini-begini,
tapi dia tak tolong, sedangkan ibu ayahnya tidak ada harta tapi dia tidak tolong untuk melaksanakan akan kehendak ayahnya itu. Ini adalah orang yang derhaka. Melainkan dalam perkara yang maksiat kepada Allah tidak boleh kita turut. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Allah. Kalau ibu ayah suruh buat benda maksiat, tak boleh lah. Na'udzubillah, contoh tak berlaku lah. Contohnya ayah ni kuat main nama ekor sampai ketua, dia suruh kita beli nama ekor. Tu tak boleh. Kita tidak boleh tolong beli nama ekor sebab dia adalah haram. La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam la ta'atan, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi dalam perkara yang harus, kita kena turutlah perintah harus. Kalau kita mampu, kita ni kaya, ada duit banyak, ayah kata nak pergi umrah lah ni, apa musim-musim sejuk ni, kita mampu, kita duit banyak, kita buat okra aja. Maknanya termasuk orang yang tidak mahu cakna kepada ibu ayah. Dia tahu kita duit banyak, dia tahu kita ni memang boleh beri saja setakat belanja mak ayah pergi ke Mekah ni setakat 20,000 tu, tak ada susah mana. Dia tahu kekayaan kita, dia tak minta, tapi dia hin begitu, teringin nak pergi Mekah umrah musim sejuk. Kita pun buat Mekah aja. Bukan tuan-tuan, minta maaf bukan tuan-tuan lah. Ni sebab saya rakam kat sini, orang dengar tu boleh kena faham. Kalau dia ada duit, kan dia sendiri pun tak ada duit, dia pun tak pergi ke Mekah lagi, tak ada duit. Ni kalau kita kaya, kita kena beri. Dia nak bagi. Dengan 20,000 tu tuan-tuan, kita belanja ibu ayah ke Mekah tu, tempat dalam syurga. Syurga ni bukan 20,000 ni lainnya. Khalidina fiha. Macam mana lupa? Khalidina fiha abada kan? Yang ni syurga ni tempat yang kekal. Khalidina fiha abada. Yang ni kekal. Masuk di dalam mana syurga tu tempat yang kekal. Janji Allah, syurga tu kekal. Allah Ta'ala letakkan sifat baqa kepada syurga tu. Mana Allah Ta'ala janji kekal syurga. Kalau Allah Ta'ala nak binasakan syurga pun tak ada masalah, itu hak Allah. Cuma Allah Ta'ala janji kekal syurga ni orang yang dapat pahala masuk syurga kekal dalamnya.
Ya. Dia bersuami, rekan-rekan itu meninggal. Ya. Dia anak perempuan tak sama dengan laki-laki. Apabila anak perempuan tu dikahwinkan, maknanya dia punya tanggungjawab tu berpindah kepada suami. Tapi jangan lupa, suami itu sebagai menantu, tanggungjawab anak itu berpindah kepada dia. Saya ulang, satu perempuan, mana orang perempuan, apabila dia berkahwin, tanggungjawab penuh kepada suami. Walaupun sebegitu, tanggungjawab anak itu tadi, tanggungjawab anak ataupun isteri yang kita nikah itu berpindah kepada kita untuk meraihkan ibu ayahnya. Jangan lupa, kadang-kadang orang salah faham. Maknanya apabila isteri itu duduk dengan dia, isteri itu tak ada tanggungjawab dengan ibu ayahnya. Betul, sebab tanggungjawab itu berpindah kepada yang ini mematuhi perintah suami dalam perkara yang tidak bercanggah dengan agama. Tetapi tanggungjawab menantu itu sudah diambil alih. Menantu itu sudah mengambil alih tanggungjawab isteri tadi untuk menjaga ibu ayah dia, mertua dia. Yang mana ibu ayah dia seperti ibu mertua, ayah mertua dia seperti ayah dia dan ibu dia, di mana mereka itu dah jadi mahram. Maknanya bersentuh dengan ibu ayah mertuanya, bertentuh dengan ibu mertuanya tidak batal. Dan aurat dia bukan aurat, bukan mahram, aurat mahram. Sampai begitu Islam tukarkan hubungan menantu kepada ibu ayah isteri dalam hukum itu. Dan tanggungjawab yang lain, ibu ayah atau mertua itu adalah merupakan seperti tanggungjawab dia kepada ibu dan ayah dia, dan dia tidak boleh menderhakai mereka. Itu kita jangan salah faham. Kadang orang faham apabila dah dapat anak orang dah jadi isteri, dia pun tak peduli mertua dia, sebab isteri itu wajib untuk taat kepada dia. Ya betul, dari segi hubungan isteri itu memang taat kepada suami, tapi menantu itu wajib untuk melayani mertua dia seperti ayah dan ibu dia juga. Apabila mertua dia kesempitan hidup, wajib dia bantu. Walaupun ibu mertua dan ayah mertua dia ni boleh dibantu dengan zakat, sebab ibu mertua dan ayah mertua ni, mana mereka tu, mana kalau ibu ayah kita tidak boleh bantu dengan duit zakat, sebab mereka di bawah tanggungan kita. Tapi ibu mertua dan ayah mertua kita ni boleh kita beri duit zakat kepada mereka, sebab mereka tidak sama sebetul dengan seperti ibu ayah kita. Walaupun sebegitu dari sudut lain, kesusahan mereka itu kesusahan kita lah, sebab kita dah ambil anak mereka, ambil milik mereka tu. Begitu, kita kena faham begitulah. Sebab apabila seorang yang derhaka kepada ibu mertua dan ayah mertua dia pun akan diazab. Dia akan diazab. Saya ada tulis artikel yang panjang berkenaan dengan hubungan ibu mertua tadi. Ada dalam artikel tulisan saya. Jadi kalau saya ingat, saya akan kongsikan semula, insyaAllah pada Tuan Haji, insyaAllah saya akan semak semula bagaimana hubungan menantu dengan mertua. Sebab ada dia punya dalil-dalil tentang hubungan itu. Kena jaga sungguh-sungguh. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya orang dari hal kaum Ashabul A'raf, yakni siapakah mereka itu? Maka dijawabnya, orang-orang yang dinamakan Ashabul A'raf itu, yaitu mereka yang ditahan pada gunung di antara syurga dan neraka. Di mana dalam satu kisah ini Ibn Abbas pernah ditanya tentang hal kaum Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni orang yang duduk di antara syurga dan neraka. Dia tak masuk syurga dan juga dia tidak masuk neraka. Al-A'raf, dalam Al-Quran ada surah Al-A'raf. Cerita Ashabul A'raf ni ada dalam surah Al-A'raf. Di mana Al-A'raf ni satu tempat orang yang dia ni tak masuk syurga dan tak masuk neraka, tapi keadaan dia tu bukan abadan. Duduk di tengah tu pun satu azab.
satu azab daripada Allah. Di antaranya azabnya sebab apa? Masa hidup mereka dulu dosa dan pahala itu sama banyak. Allah Ta'ala timbangkan, kirakan dosa dan pahala mereka itu sama banyak. Keadilan Allah letak tengah. Sampai satu tahap baru Allah Ta'ala akan pindahkan masuk syurga. Tapi azab duduk di tengah tu azab. Tengok sebelah neraka, tengok sebelah syurga, bimbang juga. Takut-takut masuk ke neraka nanya. Tengok sebelah neraka ni azab sungguh. Allah Ta'ala nampakkan azab bagaimana azab ahli neraka, dan Allah Ta'ala nampakkan juga nikmat ahli syurga. Tengok nikmat orang sebelah ni, makan minum, ada isteri, bidadari dan sebagainya. Tidak susah lah. Yang dia ni risau, kot silap-silap masuk neraka nanya. Jadi lihat duduk di antara penantian. Penantian kan satu siksaan, seksa, tak tahu ni nak mana sebenarnya ni. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, masuk neraka nanya. Satu daripada yang sebab dosa dan pahala sama banyak. Tu kan baca dalam surah Al-A'raf, di mana ditanya kepada Ibn Abbas tentang Ashabul A'raf, maka dijawabnya orang-orang yang dinamakan Ashabul A'raf itu iaitu mereka yang ditahan pada gunung di antara syurga dan neraka di satu tempat. Syurga dan neraka ni ada gunung. Bagaimana? InsyaAllah kita akan tengok. Ini janji Allah ni. Kita akan tengok dan kita minta masuk syurga. Jangan duduk kat tengah tu tuan-tuan. Azab, memang azab. Azab. Dipanggil tempat itu A'raf kerana letaknya yang tinggi, yang daripadanya dapat ditonton syurga dan neraka. Di situ pula ada pepohonnya. Maknanya Ashabul A'raf ni tempat yang tinggi. Jadi duduk tempat yang tinggi, boleh lihat dalam neraka, ahli neraka kena azab. Dia boleh lihat ahli syurga ke dalam mendapat nikmat. Dan letaknya tinggi daripada dapat ditonton syurga dan neraka. Di situ pula ada pepohonan, buah-buahnya, sungai-sungai dan sumber air. Adapun yang ditahan di situ ialah mereka yang keluar untuk berjihad, berjuang di jalan Allah untuk membela agama, tetapi mereka tidak terlebih dahulu meminta izin dan restu daripada kedua ibu dan ayah, lalu mereka terbunuh di medan jihad itu. Satu daripadanya di antara banyak-banyak azab yang Allah Ta'ala letakkan di Ashabul A'raf ni, ataupun A'raf ni orang yang keluar jihad tapi tidak minta izin daripada ibu ayah. Dia tak minta izin. Sedangkan jihad fi sabilillah ni orang yang mati kerana mempertahankan agama Allah tu syahid. Haram dimandikan dia, haram juga disembahyangkan dia. Yang perlu adanya ditanam, mandi, dan mandi haram, sembahyang pun haram. Jadi bagaimana dengan baju-baju yang kena darah tu ke bumi begitu? Macam tu keadaan kelebihan orang yang mati syahid. Walaupun sebegitu, orang yang tidak masuk syurga ni, dengan sebab apa? Dia keluar perang tidak minta izin dengan ibu ayahnya. Lepas tu dia terbunuh. Lantaran keluar berjuang mereka itu pada jalan Allah, maka terharamlah diri mereka dari menjejaki neraka. Tapi dia tak masuk neraka juga, tak masuk syurga. Itu Ashabul A'raf. Akan tetapi oleh kerana kederhakaan mereka kepada kedua ibu bapa mereka itu, maka mereka juga terharam daripada memasuki syurga. Mereka ini akan berada di Bukit Araf. Itu hari-hari dapat menonton ahli syurga dan kenikmatannya, dan ahli neraka dengan kecelakaannya, sehingga datang hari kiamat di mana Allah akan mengadili sendiri dalam perkara mereka. Bagaimana Ashabul A'raf ni? Satu daripadanya adalah orang yang nak keluar berperang tidak minta izin daripada ibu ayah, sedangkan mereka ada. Dan satu kes yang terakhir saya nak cerita. Satu orang tu jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia kata saya ni dapat tawaran jadi kelasi kapal. Kelasi kapal, dia kata kelasi kapal, seronok lah kata kapal. Boleh tengok laut, boleh tengok ikan, saya kata. Tapi masalahnya, apa masalahnya? Dah dapat jawatan, gaji pun banyak. Dia kata, mak tak bagi, kata dia. Mak tak bagi, saya kata jangan pun. Sebab mak tak bagi, nak keluar jihad ni pun kalau tak minta izin dengan mak, dengan ayah pun tak akan masuk syurga. Sedangkan orang yang mati syahid masuk syurga, jelas. Tengok. Kata berkenaan dengan gaji banyak tu tak tepi. Kadang-kadang gaji sikit tapi mak redha, ayah redha, rezeki akan datang daripada segenap tempat.
Sebab redha mak ayah ni ada takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tengok dia punya orang yang takwa kepada Allah. Satu takwa kepada Allah, mak tak suka jangan buat. Maknanya tanya takwa kepada Allah, dan takwa kepada Allah tu rezeki tu Allah Taala dah jamin. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam dapat bermanfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.